Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Apa Saja Tentang Bisnes, episod ke-88. Cantik nombor ni. Selalunya orang Chinese suka nombor 88 ni. Dia menunjukkan kaya-kaya. Okay. So hari ni kita nak berbincang tentang topik yang sangat dekat dengan semua orang. Okay. Dia semua ni berkaitan dengan dalam kepala lah. Okay. So bila sebut tentang mindset, work ethic, ada benda lagi powerful daripada mindset and work ethic, etika bekerja. Kita boleh ada etika kerja yang bagus, kita boleh ada mindset yang bagus, tapi kalau kita tak ada satu benda ni, semua benda tu akan rapuh dan senang hancur. Dan sebab benda ni yang paling power. Inilah disebabkan kenapa some of you guys tak buat tindakan. Inilah punca kenapa some of you guys masih lagi berada di tempat yang sama. Okay, apa pun orang cakap, if you don't change this, it won't change your life. It's simple as that. You tengoklah satu motivation video sampai beribu kali pun, you dengar podcast saya sampai episod ke-2000 pun, kalau you bacalah buku sampai satu perpustakaan pun, tapi kalau you tak boleh tukar satu benda ni, nothing else matter. Dia tak ada kaitan, dia ada kaitan dengan mindset, tapi dia bukan mindset, dia bukan cara fikir, dan dia bukan work ethic pun. Tapi apa benda yang saya nak cakap ni? Hari ni saya nak kongsikan. So saya ucapkan selamat jalan, selamat berjaya kepada salah satu ahli lain kita yang memulakan penggembaraan ke Mekah, berbasikal ke Mekah, dah masuk ke negara kedua which is Thailand. Negara pertama is Malaysia, nombor dua is Thailand. So saya doakan yang baik-baik, semoga perjalanan tu dipermudahkan oleh Allah. So for those yang nak tengok perkembangan Tuan Ahmad Isa ni, boleh pergi kat dia punya Instagram, dia punya Facebook dan TikTok, Tuan Ahmad Isa. So boleh follow dia setiap hari, almost like 4 to pukul 4 atau pukul 5 dia akan buat live. Dia akan cerita perkembangan dia pergi ke Mekah berbasikal bersama isteri dan dua orang rakan-rakan dia. Okay, so hari ni nak cerita tentang mindset, nak cerita tentang benda yang lebih power daripada mindset. Okay. Saya pernah bercakap ada peluang dan Allah rezekikan untuk bercakap dengan salah satu orang yang sangat dikenali di Cape Town. Okay. Dia menjadi penasihat untuk beberapa Perdana Menteri di negara-negara Afrika. Okay. Dia kata dengan saya, salah satu kenapa problem negara Afrika tak boleh berjaya macam mana orang lain dan negara-negara lain adalah disebabkan satu benda ni saja. Kita ni, kontinen kita ni antara kontinen yang terbesar dalam dunia. Kalau kita bersatu, kita boleh jatuhkan macam-macam negara. Kita boleh jatuhkan even US pun kita boleh jatuhkan mata wang US dengan cara macam ni. Tapi disebabkan kita tak ada benda ni, disebabkan itulah kita tak boleh berjaya dalam apa saja yang kita nak buat. Okay. So sama juga macam korang. Mungkin korang meniaga kecil-kecil, ada yang meniaga yang orang kata apa, SME, small medium, ada yang meniaga besar. Okay, I'm sure dalam ni ada yang meniaga besar, yang bisnes besar. Okay, kalau dah besar tu kita tak panggil meniaga dah lah, kita kata bisnes lah. Okay, then apa yang lagi power daripada mindset and work ethic ni? Selalu kita dengar kalau ni dua benda, resipi yang sangat-sangat penting lah dalam dunia perniagaan, dalam dunia sukan sekalipun, dalam apa saja, is mindset and work ethic. Selalu orang kata you kena ada mindset seperti orang berjaya, you kena ada mindset nak jadi jutawan kan. Orang selalu cakap macam tu kan. Ini benda-benda biasa lah, benda-benda biasa. Tapi bila you ada mindset yang hebat, okay, dan nombor dua, you ada work ethic, etika kerja. You konsisten, you konsisten dengan apa yang you buat. Lepas tu you konsisten dengan you punya direction, you konsisten dengan vision dan mission you punya work ethic you hebat lah, power. Dia ada disiplin.
Tapi apa benda yang bila tak ada, apa benda yang resepi ataupun benda yang ketiga ni, kalau tak ada, memang dua benda ni memang takkan bernilai lah dalam dunia bisnes kita. Okay, ada satu cerita saya boleh kongsikan. Okay, saya boleh kongsikan pengalaman saya sendiri. Okay, saya dulu bermula daripada tepi jalan. Okay, bermula tepi jalan, jual air balang. Semua orang tahu. I just want to repeat the story. But cerita ni memang berkait rapat dengan apa yang kita kongsikan hari ni. Okay, saya berniaga tepi jalan. Okay, tepi jalan, for those yang tahulah keadaan ni macam mana. Okay, for those tak tahu, tepi jalan kita basically tak semua ada lesen. Okay, lesen daripada Majlis Pembandaran. Okay, dan boleh katakan separuh atau lebih berniaga secara rainbow. Rainbow which is tak, kalau ikutkan undang-undang secara haram lah. Haram dari segi undang-undang, bukan haram dari segi Islam. Haram dari segi undang-undang. Tak ada lesen, tak ada lesen lah, tak ada permit. Okay, dan bila di tepi jalan ni, okay, dengan hujannya, dengan panasnya, dengan laluan, dengan kereta banyaknya, dengan kadang-kadang kita punya air tu tumpah, air hujan terpercik kena kat kita lalu sebab kita tepi jalan kan. Dan bila macam ni, kita akan duduk dengan orang-orang yang ada mindset ataupun ada mindset yang sama dan ada hala tuju yang sama, nak cari rezeki. Okay, yang ni mungkin dia kata saya berniaga ni sebab ini saja yang saya boleh berniaga. Yang belah kanan pula dia kata saya dulu kena buang kerja, sebab tu saya nak berniaga, and everything. But semua orang nak cari makan. So the environment ataupun the mindset adalah untuk cari makan. Is it wrong? Tak salah. Okay, tapi pada waktu tu saya duduk di situ bermula dengan nak cari makan, tapi saya ada impian di mana saya nak ada conglomerate. Not to tak ada, bukan conglomerate lagi lah. Saya nak ada satu syarikat yang saya boleh ada net worth 1 bilion ringgit, ada nilai diri kita net worth 1 bilion ringgit. Saya ada mindset macam tu. Okay, dan saya pun ada work ethic untuk bekerja ke arah tu. Okay, that's why kita boleh buka sampai 76 outlet. Berbeza dengan orang kiri kanan kita, just buka satu atau dua saja. Buka dua pun dah tak boleh handle dah, sebab dia ada work ethic dia berbeza. Okay, dan saya nampak bila saya dah buka beberapa outlet, saya still lagi menjaga outlet yang terbaru. Okay, dan dia punya environment dia still sama. Semua nak cari makan saja. Tak ada pun yang nak bercakap tentang nak naikkan net worth sampai 1 bilion. Okay, so bila macam tu, saya nampak macam diorang dia akan bercakap tentang hari ni sales tak okey, lepas tu minggu depan sales macam mana pula. Lepas tu bahasa diorang adalah bercakap tentang benda-benda yang short term. Dan benda-benda yang long term ni diorang tak berfikir sangat. Bukan nak kata diorang tak ada, bukan diorang nak kata diorang tak pandai, but diorang tak ada capability ataupun capacity untuk fikir lebih daripada probably lebih pada 3 bulan. Sebab mungkin disebabkan environment diorang bercakap tentang 3 bulan saja. So I was like, aku nak dapat 1 billion ni bukan dalam masa 3 bulan. Of course dalam masa setahun, mungkin dalam masa 5 tahun, 10 tahun. Benda yang jauh kan. Jauh. Kalau nak kata 1 juta ringgit, probably you can get in 1 or 2 years. Tapi cerita tentang 1 billion, kita cerita tentang 10 tahun, 15 tahun. Okay, tapi bila kita cakap dengan diorang, saya tanya, kak, apa impian kak? Apa you nak try to achieve? And dia kata, akak ni kalau dapat sehari kita boleh dapat 200, 300 pun dah cukup dah. Okay, it's good. Itu you punya objektif, tak ada masalah. Saya dengar pula belah kiri saya, bang, dia bekerja lah untuk orang yang buka kemah tu. Kata, bang, apa abang punya impian sekarang? Saya ni kalau dapat sebulan dapat gaji saya daripada 1,500 dia naik 2,500 pun saya dah melompat dah. Okay,
Yang sebelah nak 300, which is sebulan kalau dia berniaga sebulan pun dapat dalam 9,000. Okay, 9,000 dia dapat 9,000 sales. Yang sebelah ni nak 2,500. Okay, so aku tengah-tengah kat tengah-tengah ni aku nak 1 bilion. Okay, fine. Saya tanya pula daripada yang jarak 2 atau 3, kat situ lebih kurang 15 orang berniaga. Saya tanya semua orang. Semua orang bercakap benda yang sama. Dan saya nampak macam saya seorang saja nak bercakap tentang benda yang ke arah 1 bilion. Dan 1 bilion ni tak boleh duduk tepi jalan, kan? Lepas tu saya nampak macam aku ni macam duduk tempat yang salah. Aku macam duduk tempat yang salah. Aku bercakap dengan orang yang salah. Bermaksud diorang ni tak boleh contribute to my journey. Dan diorang ni kalau aku lagi lama dekat sini, pendapat diorang ni akan jadi extra baggage untuk aku. Okay, so apa saya faham adalah bila you ada mindset yang power pun, you ada work ethic yang power, tapi environment you bercakap tentang RM9,000, RM2,500, RM10,000, you lama kelamaan akan terikut dia punya mindset and work ethic. Sebab kenapa? Saya faham, we are the product of our environment. Dia takkan ada tiba-tiba environment you, semua orang buat 10,000, tiba-tiba you buat 1 juta. Tak ada. Dia doesn't work like that. Hukum alam atau hukum Allah tak, dia bukan macam tu. Okay, kalau kebiasaan kita kebiasaan kita Melayu, kita akan bukan Melayu, manusia, kita punya natural instinct adalah untuk fit in. That's why kalau kita tengok orang lain berjaya, kita pun nak berjaya juga. Kita tengok orang lain pergi beli minum dan makan kedai viral, kita pun nak pergi minum dan makan kedai viral. Sebab kita nak fit in. Kita nak fit in to environment supaya kita tak ada nampak, kita tak menonjol sangat, supaya orang boleh terima kita. Diterima dalam sosial adalah sesuatu yang keperluan yang sangat tinggi pada seseorang manusia, sebab kita adalah social creature. Kita nak duduk sama-sama dalam satu community. Tapi bila kita ada satu mindset dan work ethic dan impian yang besar, di mana tak boleh fit in dalam society yang kita tengah duduk sekarang, kita ada 2 choice saja. Antara kita lower down kita punya expectation, kita lower down kita punya impian, kita lower down kita punya objektif sampai ke level yang semua orang boleh terima kita. Dan benda tu akan create anxiety bila kita kecilkan kita punya impian mengikut expectation orang keliling kita. Benda tu akan create anxiety. Ataupun nombor 2 yang kita boleh buat adalah kita kena putuskan hubungan secara physically, mentally and socially dengan diorang, supaya you boleh bina hubungan dan create environment baru dengan circle yang baru. Doesn't matter lah circle apa pun. Mungkin circle yang ni sekarang ni you berniaga, you ternak ayam di kampung. Mungkin besar dia, kandang dia boleh pergi 200 ekor, 300 ekor. Dan you nak pergi besar, you nak pergi yang boleh buka 1 hektar. Contoh, you tak boleh duduk dengan orang-orang yang boleh berniaga 200-300 ekor ni. You kena masuk circle orang yang buat berniaga yang ternak 1 hektar ni, supaya you pun akan ditarik ataupun ditolak untuk ke arah 1 hektar ni. So benda paling powerful daripada mindset and work ethic is what we call environment. Environment, samalah environment, circle, puak, kawan-kawan, tribe, kita punya social group. Benda tu power. Okay, ada aktiviti sikit untuk korang. Untuk korang buat aktiviti, dan korang just to prove a point, what I'm saying is true. This is based on my experience. You ambil 2 tangan you, 2 tapak tangan you, letak atas meja atau letak atas apa-apa yang flat surface. Kalau you tengah bersila, mungkin tengah tumbuk bawang ke apa kan, okay, tengah-tengah sambil tumbuk bawang, duduk dan letak tangan you, you punya tapak tangan you menghadap ke bawah dan letak di atas permukaan yang rata. Tangan kiri dan kanan mesti di atas permukaan yang sama rata. Okay, sama rata dan sama level.
Okey, sebelah kiri, sebelah kiri adalah diri you, sebelah kanan adalah the rest of the world ataupun kawan-kawan di keliling you. Okey. So bila you ada impian dan you ada work ethic yang bagus, you ada mindset yang bagus, you ada mindset yang powerful, dan you ada direction yang clear, you akan bergerak berbeza, lebih tinggi berbeza kawan-kawan you. So you angkat tangan kiri you slowly. Jangan stop sampai saya cakap stop. So angkat sekarang dalam 2 atau 3 second. Okay, angkat slowly ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Okay, bila you stop kat situ, what you realize adalah tangan kiri saja yang akan naik, tangan kanan tak bergerak pun. Tangan kanan tu nampak tak you punya kawan tak bergerak pun untuk ke arah you. Okay, so level ada gap kat situ 10 second. 10 second, kalau 10 saat tu dalam dunia bisnes, contoh anggaplah sebagai 10 tahun. You punya mindset, work ethic dan cara you berfikir 10 tahun lebih ke hadapan daripada dia. So, bila dalam keadaan macam ni, inilah sebenarnya situasi sebenar bila dalam society diri kita. So, orang kawan you dekat tangan kanan akan kata, Izzat, kau buat apa ni? Kau dah tak kawan dengan kita orang, kau tak kawan dengan kita, kau kawan dengan datuk-datuk saja, dengan Tansi saja. What happened? Kau dah berubah, kau jangan jadi mak jenin. Dia akan cakap macam-macam. Okay? So, kita ada dua choice. Maintain your hands tu, kita ada dua choice. Antara kita nak turunkan tangan kita belah kiri tu untuk sama level ikut expectation dorang, ataupun kita nak putuskan hubungan kita dan teruskan. Sebab kalau kita maintain kat situ, kawan-kawan kita ni akan jadi extra baggage. So kita ada dua cara. Kalau you nak terbang tinggi, you kena tinggalkan kawan-kawan dorang. Mungkin you tak boleh tinggal secara physically, mungkin secara mentally, socially. Okay, secara mentally bermaksud you tak fikir dah pasal dorang. Duduk dengan dorang pun tak bercakap tentang impian. Okay, duduk dengan dorang hanya untuk sebagai meneruskan silaturahim. Okay, secara emotionally adalah you dah tak connected dengan dorang based on impian you. Just focus tentang apa you nak buat. Okay, but physically you still there. Okay, sentiasa ingat, we are the product of our environment. Kalau you duduk dekat kawasan kampung, okay, dan you nak berjaya macam orang di bandar, you nak berjaya macam orang yang ada kejayaan di bandar. Saya tak cakap orang kampung tak boleh berjaya, but you kena at least kena ada circle yang di mana orang di bandar boleh bantu you. So the key word here is we are the product of our environment. Kalau kita, Tok Nenek kita cakap, kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita pun wangi. Kalau kita berkawan dengan orang yang isap dadah, kita pun sampai satu tahap pun kita akan terjerumus. Okay, sebab the first 7 days is become a habit, the first 21 days become a lifestyle, dan selepas pada tu is become approval system yang you tak perasan pun, you tak sedar pun. Tahu je you dah start isap dadah, you dah start crumbling your life, you dah start the anxiety. Environment tu is so powerful than the mindset dan ethic. Sedarlah kawan-kawan. Fokuslah untuk, kalau korang nak ubah hidup, nak ubah cara berfikir, nak cuba ubah work ethic, you nak ubah cara berfikir, tukar circle dulu. Sebab bila kita tukar circle, kita duduk dalam circle yang kita paling bodoh. Excuse my word. Kita kena duduk dalam circle yang kita paling bodoh. Bila kita duduk dalam circle yang kita paling pandai, kita adalah dalam keadaan memberi. Tapi dengan keadaan memberi tu bagus, tapi dengan keadaan memberi tu kita tak grow diri kita. Kita akan memberi benda yang kita yang ada saja. Kalau kita paling pandai dalam grup, bermaksud kita dalam grup yang salah. Carilah grup yang kita paling bodoh. Bila kita paling bodoh, kita akan belajar pada orang lain. Macam mana jadi pandai macam orang lain. The moment dalam grup tu kita sama pandai dengan orang, then the only tukar grup pula. Pergi pula kepada grup yang satu lagi yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat, yang you rasa you lagi bodoh. Untuk kita sentiasa improve our life. Okay, so kalau kita biasa dah duduk di, bukan nak kata orang
tidak berkemampuan ni tak bagus. Tak, bukan. Tapi kalau you duduk dengan orang yang berfikir tentang hanya hidup dia komplain saja, dan you akan sentiasa, lama-lama you akan bersetuju lah. You akan bersetuju dengan apa dia cakap. Bila you bersetuju, apa je daripada mindset, apa je daripada work ethic. Sebab kita only can withdraw, kita akan keluarkan daripada otak kita benda yang kita deposit. So you have to be careful tentang apa yang kita deposit dalam otak kita. Bila kita deposit dalam otak kita pun, kita tengok environment kita. Secara digitally pun sama, dengan orang-orang yang kita follow, dengan orang-orang kita follow, dengan orang-orang yang kawan dengan kita kat social media. You have to check also. Kena check juga. Alright, so check your environment. Adakah environment yang korang ada sekarang ni membantu korang untuk bawa korang ke arah level yang korang nak, whatever that might be. Tak kisahlah you nak jadi billionaire ke, you nak jadi millionaire, ataupun you nak buka bisnes untuk diri sendiri saja. Adakah apa yang korang nak capai tu, tengok balik circle korang. Samalah kita, kalau kita duduk dengan alim ulama, kita pun lama-lama kita pun pandai tentang agama. Okay. Tapi kalau kita tak duduk dengan grup alim ulama, orang pandai-pandai dalam agama, kita ada mindset, okay, aku nak solat, tapi aku ada work ethic. Tapi kita rupa-rupanya, kita punya work ethic tu, solat kita tu salah, bacaan Al-Quran kita tu salah, dan kita taram sajalah baca solat macam tu, rupa-rupanya salah. Kawan-kawan kita pun buat benda yang salah. So apa jadi? Kita akan berdosa lah. So bila kita duduk dalam ulama punya grup yang mana kita rasa kita paling bodoh, kita rasa macam, oh, rupanya aku solat, aku sujud, aku salah, punya rukuk aku salah, punya bacaan Al-Fatihah aku salah, rupa-rupanya bacaan tahiyat akhir aku salah. Dan baru you realize, oh, okay, I'm upgrading my game untuk jadi lebih baik. That only can happen if you have a right circle. Nak masuk circle ni tak perlu, tak mahal pun. Tak kisahlah you nak join our group ke, you nak join group yang mana secara physically dia dekat rumah korang ke, kenalan kawan-kawan korang ke, doesn't matter. But you have to work towards a better group. Saya sentiasa akan cari group yang baru untuk saya rasa paling bodoh dalam group tu, supaya saya boleh duduk dalam keadaan yang menerima. Dan kalau grup yang kita rasa kita paling pandai, kita boleh memberi pula. So it's win-win. You can give and receive at the same time. Alright, I hope you guys are learning something today. So ingat, we are the product of our environment. Okay, so I'll see you guys in the next one. Okay, ada lagi beberapa episod untuk kita dapat. Saya akan cuba untuk habiskan episod ke 100 dalam tahun ni, supaya pada tahun 2024 ni kita